Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini saya akan untuk menyelesaikan satu tugasan daripada PIMK 3223, iaitu membentangkan satu ulasan kritis berkaitan tajuk penyelewangan akidah yang bertentangan dengan sumber, manhaj dan prinsip mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, yang saya pilih menggunakan persembahan menggunakan pembelajaran digital. InsyaAllah tanpa membuang masa, saya akan teruskan pembentangan saya pada hari ini yang bertajuk ulasan kritis Ahli Sunnah wal Jamaah dan Syiah. Okey, baik. Yang pertama, pengenalan bagi Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah ialah orang-orang yang mengikuti sunnah dan berpegang teguh dengannya dalam semua perkara yang di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dan juga para sahabatnya. Oleh sebab itu, Ahli Sunnah yang sebenarnya ialah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga ke hari kiamat. Daripada sini kita boleh faham Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan satu kumpulan ataupun satu kelompok yang menyambung rantai-rantai perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada aspek ilmu, akidah dan juga sunnah. Dan mereka ini semestinya selari dengan pemahaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita pergi kepada sumber-sumber Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga qiyas, dan yang keempat ijma' ulama'. Keempat-empat sumber yang saya sebutkan tadi merupakan sumber-sumber yang muktabar, iaitu sumber-sumber yang disepakati oleh ulama' untuk dijadikan sebagai rujukan apabila timbul sesuatu masalah. Jadi empat rujukan inilah merupakan rujukan utama untuk mendapatkan sesuatu hukum. Seterusnya kita pergi kepada dalil kewajipan berpegang teguh kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya petik daripada satu ayat Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum. Maafkan saya, bukan ayat Quran, iaitu hadis. Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum ma ini tasamtum bihi falan tadillu abada kitaballah wa sunnata nabihi. Maksudnya, wahai sekalian manusia, sungguhnya aku telah tinggalkan buat kamu dua perkara. Sebagaimana kamu pegang dengannya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis yang kita bacakan tadi, dapat kita fahami bahawa Rasulullah memberi jaminan dan juga jaminan kepada kita apabila kita berpegang kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka kita akan sentiasa berada dalam lindungan Allah daripada kita tergolong daripada golongan-golongan yang telah terpesong daripada akidah yang sebenar, iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan dalil kewajipan berpegang teguh yang kedua, iaitu hadis yang kedua, iaitu fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, iaitu maksudnya hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maknanya daripada sini bukan sahaja daripada sumber kita daripada Rasulullah dan sumber yang lain juga, iaitu khulafa ar-rasyidin, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Ali dan juga Umar. Maknanya kita boleh mengikuti sunnah mereka dan sumber-sumber
mereka sudah ditamatkan, sudah diputuskan oleh para ulama ialah sahih. Seterusnya kita pergi kepada prinsip ahli sunnah wal jamaah. Prinsip ahli sunnah wal jamaah iaitu iman. Iman ialah kepercayaan serta keyakinan di dalam hati, pengakuan dengan lidah dan beramal dengan perbuatan sebagai bukti kesempurnaan iman. Segala perbuatan manusia dicipta oleh Allah Subhanahu Taala, namun manusia diberi pilihan atau kehendak untuk melakukan atau tidak, serta dihitung baginya dosa dan pahala. Meyakini kewujudan perkara-perkara ghaib seperti yang diwahyukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, antaranya termasuklah persoalan kubur, hari akhirat, titian sirat, mizan, malaikat, jin dan sebagainya. Prinsip ataupun pegangan ahli sunnah wal jamaah ini dia mempercayai lebih kepada perkara yang tidak nampak. Contohnya kewujudan malaikat, jin, syurga, neraka, dan perkara ini telah dibidas oleh pahaman-pahaman terpesong yang lain, iaitu fahaman sesat ataupun fahaman yang terpesong yang lain, iaitu mereka tidak mempercayai alam-alam ghaib seperti yang kita sebutkan tadi. Seterusnya, prinsip ahli sunnah wal jamaah meyakini bahawa syurga dan neraka telah wujud sebelum jadikan makhluk. Kewujudan syurga dan neraka adalah kekal selama-lamanya. Daripada sini kita boleh lihat, sebelum kita wujud adanya syurga neraka yang Allah telah ceritakan banyak dalam Al-Quran, iaitu Allah menjanjikan kepada orang kafir ini azab yang pedih, dan menjanjikan kepada orang-orang yang beriman ini syurga yang penuh nikmat. Seterusnya, syafaat Rasulullah SAW adalah dengan izin Tuhannya, termasuklah syafaat baginda untuk pelaku dosa besar kerana mereka masih dikira beriman. Maknanya dalam fahaman ahli sunnah wal jamaah ini, syafaat Rasulullah ini merupakan satu tiket ataupun satu pelepasan untuk umat Nabi Muhammad SAW dimasukkan dalam syurga apabila Rasulullah menerima seseorang itu ataupun Rasulullah memberi syafaat kepada seseorang umat itu. Dan betapa besarnya syafaat Rasulullah SAW untuk memberi peluang kepada umatnya untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Dan prinsip ahli sunnah wal jamaah yang seterusnya, perutusan para Nabi dan Rasulullah harus bagi Allah SWT dan merupakan rahmat Allah kepada manusia. Jadi daripada sini kita boleh lihat Allah melantik para Nabi dan para Rasul sebagai petunjuk ataupun suri tauladan kepada kita, supaya dapat mengikut sunnah-sunnah mereka dan menjadi pengajaran kepada kita untuk tidak masuk kepada golongan-golongan yang telah Allah laknat seperti dalam Quranul Karim. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri ajaran sesat yang kita sebutkan tadi, iaitu ajaran sesat khususnya Syiah. Antara ciri-ciri Syiah ini mempersenda, menghina dan mengingkari kandungan Al-Quran, iaitu sama ada sebahagiannya ataupun dari mana-mana ayat Al-Quran, atau keseluruhannya, atau mengubah, menambah dan meminda serta menafikan keaslian Al-Quran yang sedia ada, sebagaimana i'tiqad ajaran Syiah dan Qadani. Seterusnya, mempersenda, menghina dan mengingkari syariat baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu ajaran yang berpersenda ataupun menghina atau ingkar dan menidakkan syariat yang baginda Nabi SAW, baik secara keseluruhan atau sebahagiannya. Contohnya ajaran agama Qadani, ajaran Ayah Pin dan Tuhan Harun.
Seterusnya menyamakan agama Islam dengan agama yang lain, iaitu tiada bezanya agama Islam dengan agama selain Islam, sebagaimana kefahaman liberalisme dan pluralisme yang cuba dipupuk oleh mereka yang mempentingkan sama ada melalui madsus maupun penulisan mereka. Seterusnya, Syiah ini mencela dan mengkafirkan isteri-isteri serta para sahabat baginda Rasulullah SAW, iaitu sebagaimana yang diiktikad, dilakukan dan disebarluaskan oleh puak-puak Syiah di seluruh dunia. Yang kedua terakhir, menyerahkan diri, harta, keluarga dan membayar zakat kepada ketua kumpulan sahaja, iaitu memperdaya serta mempergunakan pengikut agar mengumpul dana, menyerahkan semua harta sama ada kereta, rumah, wang ringgit dan sebagainya, yang kononnya atas dasar perjuangan jihad serta pengorbanan yang suci. Seterusnya, menjadikan sebagai wasilah bagi mendapatkan pengikut, iaitu sebagaimana yang pernah diamalkan oleh pengamal silat Nasrul Haq yang telah diharamkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM pada tahun 1987, yang mana ajaran Nasrul Haq telah berselindung di belakang ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis, sehingga boleh mengelirukan orang lain tentang perkara-perkara ghaib. Okey, di mana kita boleh lihat di sini ciri-ciri ajaran sesat ini nampak diibaratkan seperti langit dan bumi. Akidah mereka di antara ahli sunnah wal jamaah dan juga Syiah. Syiah ini telah dipesongkan oleh ajaran-ajaran di dalamnya, telah dipesongkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab pada masa dahulu, dan telah dipercayai dan dianuti oleh banyak kelompok pada zaman dulu dan zaman kini, dan pada waktu sekarang pun telah tersebar luas. Okey, terusnya kita pergi ke definisi Syiah. Apa itu Syiah? Kumpulan yang menuntut supaya Sayyidina Ali bin Abu Talib dilantik sebagai khalifah selepas Rasulullah, dan berkeyakinan bahawa hanya ahli bait sahaja yang layak memegang jawatan khalifah. Seterusnya, prinsip Syiah. Apa yang mereka pegang di dalam menganuti Syiah ini? Yang pertama, meyakini bahawa al-imamah merupakan rukun agama dan telah ditentukan oleh Allah SWT melalui lisan Rasulnya secara nas. Yang kedua, meyakini bahawa imam-imam adalah maksum, iaitu terpelihara daripada dosa kecil dan besar. Menyanjung Sayyidina Ali secara keterlaluan sehingga disamakan dengan Rasulullah. Yang keempat, mengamalkan at-taqiyah, iaitu menyembunyikan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta bendanya dengan menempatkan sesuatu yang berbeza dengan hakikat sebenarnya. Yang kelima, menambah nama Sayyidina Ali dalam syahadah selepas nama Nabi Muhammad SAW. Antara bentuk-bentuk penyelewengan Syiah ini terbahagi kepada dua-dua, iaitu penyelewengan akidah dan juga penyelewengan umum. Yang pertama, penyelewengan akidah, menghalalkan nikah mut'ah. Yang kedua, mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW. Yang ketiga, menolak hadis yang diriwayatkan oleh ahli sunnah wal jamaah sekalipun hadis mutawatir. Seterusnya, penyelewengan umum. Yang pertama, ganjaran syurga bagi siapa yang menziarahi kubur Sayyidina Husin. Yang kedua, menyaksi tubuh badan sempena sambutan 10 Muharram. Yang ketiga, mengharuskan jamak silah, mengharuskan jamak solat dalam semua keadaan. Jadi seterusnya kita terus kepada perbezaan di antara Syiah dan Ahli Sunnah wal Jamaah, untuk kita lebih jelas lagi cara di dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga Syiah ini. Kita membuat kita banding bezakan supaya kita tidak keliru.
di manakah akidah yang sebenar ataupun akidah yang telah terpesong. Yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran terpelihara dengan penyerangan dan tokok tambah. Syiah pula meragukan kebenaran Al-Quran. Seterusnya, Ahlussunnah wal Jamaah, kesahihan al-hadis ditentukan melalui kaedah yang disepakati. Manakala Syiah pula tidak berpegang melainkan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh kaum keluarga Rasulullah dan sebahagiannya hadis yang diriwayatkan oleh penyokong-penyokong Ali. Seterusnya, Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat atas kewajipan menghormati dan merestui mereka. Manakala Syiah pula berpendapat bahawa para sahabat sesungguhnya telah kafir selepas kewafatan Rasulullah kecuali sebilangan kecil yang jumlahnya. Seterusnya, Ahlussunnah wal Jamaah menganggap Allah SWT mengkhususkan pengetahuan perkara-perkara ghaib untuk dirinya sahaja. Manakala Syiah pula mereka mendakwa bahawa pengetahuan tentang perkara-perkara ghaib adalah hak imam-imam mereka sahaja. Seterusnya, Ahlussunnah wal Jamaah mereka beriman bahawa sesungguhnya Allah yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa. Syiah pula mereka beriman dengan Allah dan kekuasaannya, tetapi mereka telah mencampur adukkan dengan amalan-amalan syirik. Yang terakhir, Ahlussunnah wal Jamaah berpegang kepada Al-Quran dan hadis, dan Syiah Al-Quran versi lain dan hadis kaum keluarga Rasulullah SAW. Okey, kesimpulan daripada apa yang kita telah bincangkan tadi, maka kita haruslah mengambil langkah berjaga-jaga supaya diri tidak terpengaruh dengan ajaran yang menyeleweng dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, mencari dan menuntut ilmu pengetahuan adalah suruhan yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu Muslim. Seseorang yang jahil tidak dapat membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. Kebenaran dan kebatilan amat berbeza. Untuk mengenal pasti mengenainya, seseorang itu mesti mempunyai ilmu dan menghayati kebenaran. Di samping dapat mengenal pasti kebenaran, seseorang itu hendaklah juga mengetahui ciri-ciri kesesatan supaya tidak tergelincir di dalamnya. Yang kedua, iman mempunyai kaitan yang padu dengan kualiti insan. Ia adalah asas atau permulaan bagi seorang perilaku dan tindakan manusia yang akan menghasilkan kesempurnaan seseorang yang benar-benar bersyahadah dengan keimanannya. Oleh kerana itulah Al-Quran tidak memisahkan antara iman dan amal seseorang itu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maafkan saya. Dan apabila kita mempunyai iman ini, kita tidak mudah ataupun tidak senang untuk mengalihkan kita punya iman yang sebenar untuk kita mempercayai akidah-akidah yang lain. Okey, seterusnya mengkaji suatu maklumat yang diperoleh bagi mengetahui perkara tersebut bercanggah dengan Islam ataupun tidak. Seterusnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar jauhi daripada perkara yang menyeleweng daripada Islam serta sentiasa berada di jalan yang benar. Langkah yang terakhir memastikan semua amalan yang dikerjakan mengikut Al-Quran dan hadis. Dan daripada langkah-langkah kita sebut, kita haruslah mengamalkan langkah-langkah tersebut untuk memastikan kita tidak terjatuh ataupun tidak tergelincir daripada fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Dan semoga apa yang kita amalkan dan fahaman yang kita i'tiqadkan pada waktu ini supaya Allah terima sebagai ibadat kita dalam harian kita. Dan seterusnya kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tiket kita untuk masuk ke dalam syurganya, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Yang lebih itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa kekurangan itu daripada diri saya. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah
dengan umur yang panjang. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.